budaya, merujuk pada sekumpulan barang, kebendaan dan kerohanian dari kumpulan sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk membimbingkan amalan individu dari kolektif. Ini merangkumi dari segi bahasa, proses, cara hidup, adat tradisi, nilai, corak dan pelbagai lagi. Berbagai unsur yang berkaitan dengan kebudayaan dalam setiap kaum di Malaysia. Contohnya dari segi perayaan, pakaian, alat muzik, bahasa, makanan, karya seni, agama dan berbagai lagi. Jadi jom ikut saya dalam mencari titik persamaan dan perbezaan budaya antara kaum di Malaysia, sekaligus mendalami budaya setiap kaum di Malaysia. Sekarang saya berada di Batu King. Masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia dan juga salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sebuah masyarakat majmuk di Malaysia ini. Seperti masyarakat lain, masyarakat India juga kaya dengan ciri-ciri kebudayaan mereka dan masih mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga kini. Masyarakat India mempunyai pelbagai jenis perayaan seperti Pogol, Deepavali, Diwali, Thaipusam, Ugadi dan pelbagai lagi. Pada 1920-an, satu set tangga kayu yang mengarah dari tanah ke Vel dibangun untuk membantu banyak pemuja berjalan menuju gua sehingga 400 kaki ini. Dengan banyak penziarah, akhirnya tangga kayu digantikan dengan tangga simen seperti yang kita lihat ini. Wow, nice. Oh my god. Walau yang ni. Kena yang tu. Perkahwinan masyarakat India. Dalam tradisi masyarakat India, mereka terlalu berpegang kepada adat dan budaya. Oleh itu, tidak menjadi satu kepelikan untuk kita mengetahui dan majoriti masyarakat dunia juga mengambilkan perkahwinan dengan mendahulukan adat dan budaya. Masyarakat India mempunyai beberapa suku kaum. Hal ini membuatkan proses perkahwinan mereka adalah berbeza sedikit, tetapi kebanyakan budaya adalah hampir sama. Mari kita melihat dengan lebih lanjut tentang adat dan budaya India lebih lagi di Malaysia dalam perkahwinan. Contoh yang saya boleh bagi dalam perkahwinan bagi kaum India ialah merisik. Merisik atau lebih dikenali melihat bakal pengantin merupakan adat tradisi bagi masyarakat India dan juga masyarakat lain. Ia bertujuan untuk meninjau keadaan bakal pengantin yang menjadi idaman si tuner. Meninjau keadaan si pengantin di sini bererti memastikan status atau keadaan semasa gadis berkenaan serta berkenal-kenalan dengan sikap dan kemahiran yang dimiliki olehnya. Hal ini kebiasaan diuruskan oleh pihak ibu bapa si lelaki yang lebih berpengalaman dalam menilai seseorang untuk dijadikan pasangan hidup. Selain itu, kunjung ke rumah pengantin bagi kaum India amatlah penting. Adat ini dilakukan selepas adat merisik dilakukan. Bahkan pengantin lelaki akan berkunjung ke rumah pengantin perempuan untuk melihat sendiri para supa dan perawakan calon isterinya. Seterusnya ialah mengkaji kecocokan antara kedua-dua bakal pengantin. Bagai lagi adat dalam perkahwinan bagi kaum India seperti prosedur ikat janji, icayam, adat parisam, tali mukota, kal dan banyak. Di sini salah satu temple yang terbesar di Malaysia yang berada di Batu Cave. Temple ini akan digunakan bila perayaan besar seperti Thaipusam untuk membuat ritual dan sebagainya. Kita boleh lihat di belakang lagi. Masyarakat Hindu di Malaysia telah mendirikan kuil sesuai dengan agama.
Amalan dan kepercayaan mereka yang dibawa dari India, mereka membangunkan kuil-kuil dalam berbagai ukuran dan rupa di ladang-ladang dan kediaman mereka secara bebas sebelum dan sesudah merdeka. Kebanyakan mereka menyembah dewa Shiva sebagai tradisi di selatan India. Pengetahuan anda, pemberian persembahan adalah penting dalam penyembahan Hindu yang menjadi kebiasaan untuk menyampaikan hadiah seperti bunga dan minyak wangi kepada dewi dan dewa. Orang Hindu juga dapat beribadah di rumah dan mereka juga memiliki kuil khas yang didedikasikan untuk dewi dan dewa tertentu. Pakaian tradisional masyarakat India. Dhoti merupakan pakaian untuk kaum lelaki. Pakaian ini diperbuat daripada kain yang berwarna putih. Kebanyakan dhoti hanya boleh dilihat di hari perkahwinan saja kerana generasi muda hari ini tidak berminat untuk pakaian tersebut. Bagi kaum wanita pula, sari merupakan pakaian untuk kaum perempuan dan ia adalah pakaian seharian dan turut dipakai pada musim perayaan. Sari terdiri daripada lembaran kain yang berukuran semeter hingga 2 meter lebar dan panjangnya pula antara 5 hingga 15 meter mengikut saiz pakaian. Makanan yang paling terkenal adalah boleh dikenali sebagai tose, idli, seperti itu. Okey. Dan ada yang boleh makan muruku masa ada festival juga. Oh, I see. Sari dan sambal keris. Kadang-kadang ada masa yang menunaikan niat dan ada yang masih buat sembahyang dalam masa untuk Ini pasal Taikusam. Taikusam biasa diambil kawali kawin. malam. Salah satu adalah untuk dalam menunaikan niat, salah satu adalah mengambil kawin, yang lagi satu adalah falguda. Ini seorang Sami membuat api, kelilingi api. Kelilingi api. So aksesori tu perlu ada aksesori untuk pengantin mesti kena ada. Dia biasa pakai hinai. Hinai lagi Dia pakai barang kemas. barang kemas. Dia adalah salah satu tradisi bagi mencantikkan wanita yang pengantin, wanita yang nak kahwin. Masih amal tu juga. Masih amal. Sesuai dengan ikut trend zaman sekarang. Ada few of them. Ada yang segelintir ikut trend yang latest. Taikusam biasa diadakan pada bulan Januari atau Februari. Dan pada dia ada star yang boleh dikenali sebagai Pusam. So Thai Pusam adalah salah satu nama yang dikenali bulan. Masa bulan tu lah Thai Pusam akan diadakan. Kejap. Belum habis lagi. Korang nak tahu tak manisan-manisan tradisi kaum India? Kalau nak tahu, stay tune. Muruku ni kita boleh makan kan? Mana yang tu? Dibawali kau buat muruku ni lah. Ini semua biasa semua tempat dapat. Nak tanya, Panipuri nak cari kat mana? Panipuri lebih kurang sama macam ni lah, tapi ini manisnya. Panipuri masih dengan pedas. Taruh gula segitu lah. Gurihnya ini. Taruh dalam. Uncle boleh tanya tak, apa makanan paling famous orang Indian? India tu latih jalebi. Yang mana? Tunjuk. Inilah. Inilah ladu, orang biasa suka makan. Ladu. Yeah.
Ladu ini pun ladu juga. Ini jelebi, jangkrik, adresam, kue peniaram, candy susu, candy kelapa, Mysore pak. Ini dua-dua halwa. Halwa muscat, itu halwa kurma, itu halwa muscat. Ini semua ada lagi jenis dapat tertutup. Ini halwa. Dari mana? Dari Setapak. Setapak. Buku. Mana? Bukan buku mana dah? Ada berapa dia? Okey, jadi ini adalah antara budaya kaum orang India yang korang tak tahu, yang kita baru saja tahu. Okey, itu sahaja pengakhiran daripada saya. Terima kasih. Jap kan tadi Wajidi sudah menceritakan tentang kaum budaya India. Sekarang saya Nas ingin menceritakan tentang kaum budaya Cina. Sekarang saya berada di Toko Teng Hau yang terletak di Kuala Lumpur. Orang Cina di Malaysia adalah orang Cina yang berhijrah ke Malaysia atau yang dilahirkan di Malaysia. Kebanyakan orang Cina ini adalah keturunan daripada selatan Cina yang tiba pada awal abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Bilangan orang Cina Malaysia adalah kedua tertinggi selepas Cina Thailand. Manakala di Malaysia pula, kaum Cina menjadi kaum kedua terbesar selepas kaum Melayu yang menjadi majoriti. Orang Cina di Malaysia sebenarnya ada banyak keturunan yang berbeza, yang dialek yang berbeza antara satu sama lain. Perbezaan bahasalah yang paling ketara kerana ia menyukarkan komunikasi. Kebanyakan Cina Malaysia adalah daripada keturunan Min, dialek Hokkien, Yu, dialek Cantonese, Hakka dan Tiong Chow, masing-masing menyebabkan pekan-pekan dan bandar-bandar yang berbeza. Jom ikut saya bagi mengetahui tentang budaya orang Cina. Saya sekarang berada di dalam toko Teng Hau yang merupakan toko ini merupakan toko terbesar di Asia Tenggara. Toko Teng Hau ni dapat memaparkan seni bina orang Cina. Contohnya seperti tulisan dinding, desain kaligrafi dan sebagainya. Isi toko ini adalah sebagai pusat pendaftaran perkahwinan orang Cina dan makan malam orang Cina. Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting orang Cina bagi menyambut Tahun Baru dalam kalender Kamari Cina. Kalender Kamari Cina terbahagi kepada kitaran 12 tahun dan dinamakan sempena nama haiwan. Perkahwinan dalam masyarakat Cina merupakan satu titik tolak yang membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Perkahwinan penting untuk mengekalkan institusi keluarga dan melalui keturunan nenek moyang dapat diteruskan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Dalam masyarakat Cina, sesuatu pun itu dirancang dan diatur sebaik-baiknya. Mengikut kepercayaan mereka juga, pasangan yang berkahwin tanpa mengikut aturan adat dianggap tidak sah. Terdapat dua bentuk perkahwinan yang diamalkan oleh mereka, iaitu eksplisit, iaitu perkahwinan yang diatur sama ada oleh ibu bapa atau orang tengah, dan implisit, iaitu perkahwinan di mana kedua-dua lelaki dan perempuan diberi kebebasan untuk memilih pasangan masing-masing. Sama seperti pakaian tradisional Melayu juga, pakaian tradisional Cina tidak lapuk ditelan zaman dan masih dikekal diwarisi sehingga ke hari ini. Mungkin ramai daripada kita yang tidak menyedari akan hal ini dan salah anggap pakaian tradisional Cina. Sebenarnya, pakaian tradisional Cina sering diamalkan seiring dengan kesesuaian waktu dan tujuan yang relevan. Ia sering digunakan untuk majlis-majlis urusan rasmi sekaligus oleh rakyat Cina walaupun berbeza taraf dan kehidupan. Bukan itu sahaja, sebenarnya terdapat 6 simbol di sebalik pakaian masyarakat Cina. Ia adalah kepercayaan zaman berzaman berkaitan simbol pakaian yang dipakai. Contohnya, congsang, peoni, teratai, bunga krisan, ikan, burung peoni dan burung merah. Toko ini pelawak boleh datang dan melihat sendiri, iaitu patung besar dewa Teng Hau yang terletak di antara dewa laut dan dewa penanggisan.
Seterusnya, terdapat 5 pakaian tradisional bagi kaum Cina. Contohnya Cheongsam, Sangfu, jubah labu, Hanfu dan Changshan. Masyarakat Cina di Malaysia juga kaya dengan warisan kesenian budayanya yang tersendiri. Begitu juga dengan muzik, alat muzik dan tariannya. Warisan muzik masyarakat Cina yang paling dikenali ialah muzik Guangdong. Muzik Guangdong sebenarnya berasal bermula dari selatan Cina pada abad ke-20. Pada peringkat awal, muzik Guangdong dimainkan sebagai iringan muzik dalam opera Yu. Kemudian secara beransur-ansur, muzik Guangdong telah menjadi popular bukan sahaja di seluruh dunia, bahkan juga sangat diminati oleh para perantau di seberang laut. Antara alat muzik tradisional masyarakat Cina ialah pipa, yangkin, guanzhen, erhu dan seruling Cina. Mana tu? Ada. Aku pergi ke sana. Nanti kalau dia orang tolak pukul. Ini makanan tradisional Ya. Nama dia apa? Dragon Gate Candy. Dia terbuat daripada apa? Dari bahan madu, dalam ada kacang. Ada kacang. Maltos tu apa? Maltos tu apa? Macam ini lah. Madu ke? Boleh cakap caramel. Caramel. Oh, boleh dah kalau kita makan. Kita ada honey milk, ini strawberry. Yang putih punya dia origin. Hey. Boleh rasa ni. Nak yang ni. Dan ni ya? You nak sekarang makan? No. I'm fasting. Puasa. It's okay, it's okay. Thank you. Hey.
dapat saya kongsikan sedikit tentang budaya orang Cina dari segi agama, makanan, hasil karya dan sebagainya. Itu saja daripada saya, Nazrin. Bye. Guys, korang tahu tak tentang budaya kaum orang Melayu? Apalah kaum budaya orang Melayu kan? So, kalau korang tahu lebih luas lagi dalam kaum budaya orang Melayu, jom ikut Izzah. Sekarang Izzah dekat. Salah satu budaya orang Melayu adalah alat muzik. Di sini, saya memperkenalkan beberapa alat muzik orang Melayu seperti serunan, angklung, gong, gambus, rebab, kompang, gendang. Gendang ini juga terbahagi daripada banyak jenis itu. Gendang nombat kecil, gendang anak, gendang nyalu dan sebagainya. Di sini mendapatkan beberapa alat muzik yang dimainkan dalam majlis-majlis kebudayaan ataupun majlis-majlis rasmi Melayu. Adat dan budaya masyarakat Melayu mempunyai unsur-unsur kesenian yang sangat tinggi nilainya. Ini dapat dinilai berdasarkan kepada warisan instrumen-instrumen muzik yang diperturunkan pada masyarakat Melayu kita. Walaupun peralatan-peralatan tradisional ini dilihat hanya digunakan ketika upacara-upacara rasmi seperti majlis perkahwinan, persandingan atau upacara melibatkan raja-raja, tidak dapat dinafikan melodi dan nada yang terhasil unik serta tidak mempunyai taranya dalam dunia muzik moden. Seterusnya, beberapa budaya orang Melayu kita dapat disini iaitu wayang kulit, di mana mereka merupakan sebuah teater tradisional orang Melayu yang memfisikkan cahaya dan bayang. Di sini korang boleh tengok kulit wayang yang diperbuat dan di sini kita ada orang yang memainkan wayang kulit. Okey, dan ada beberapa alat muzik yang mengiringi untuk menceritakan sebuah kisah yang diterangkan oleh wayang kulit. Wayang kulit ialah seni tradisional yang hanya ditemui dalam budaya Jawa, Bali dan Lombok Indonesia. Wayang ialah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi pencerita dialog tokoh-tokoh wayang dengan diiringi oleh muzik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para penyanyi. Di sini saya akan melihatkan anda beberapa aksesori orang Melayu seperti yang anda dikenali sebagai dokong orang Melayu. Okey, dan ini adalah rantai penting. Yang seterusnya adalah penting perak dan seterusnya adalah penting cupang dan seterusnya adalah kepada tali pinggang dan tali pinggang. Di sini adalah antara aksesori orang Melayu yang dipakai dalam berbagai teater, contoh sebagai teater, majlis perkahwinan dan majlis kebudayaan. Ini adalah antara aksesori-aksesori seperti dokoh, pending, cucuk sanggul, gelang tangan, gelang kaki dan sebagainya yang dihiasi pada busana-busana tradisional Melayu untuk majlis perkahwinan atau kebudayaan. Jika tiada aksesori-aksesori ini, maka tidak lengkaplah busana yang dipakai oleh seseorang itu. Bukan sahaja aksesori, tetapi lebih lagi daripada aksesori, iaitu berbagai persenjataan orang Melayu. Seperti sini kita nampak meriam, iaitu meriam bela. Okey, meriam adalah Melayu terawal pada abad ke-15 dipercayai berasal daripada Jawa. Anda boleh tengok. Tidak lupa juga kepada keris iaitu senjata asli daripada orang Melayu. Keris Melayu
Jika dilihat daripada kehebatan pahlawan Melayu, tidak sah jika kita tidak memperkatakan mengenai kehebatan senjata terutama keris yang mereka gunakan. Keris Taming Sari milik Hang Tuah misalnya diperkatakan mempunyai pelbagai kesaktian seperti melindungi tubuh penggunanya daripada dicederakan oleh mana-mana senjata. Sememangnya keris ialah senjata kebanggaan penduduk Nusantara yang hanya terdapat di Malaysia, Indonesia, Brunei, selatan Thailand dan selatan Filipina. Namun disebabkan keadaan kepulauan Nusantara yang terpisah antara satu sama lain menyebabkan senjata-senjata tradisional telah mengalami perkembangan yang berbeza-beza. Kesimpulannya, keris sebagai salah satu khazanah terpenting warisan bangsa Melayu yang kaya dengan unsur-unsur kepewiraan dan sejarah bangsa Melayu. Jika orang Melayu mempunyai pelbagai jenis keris, tidak lupa juga kepada senjata panjang, iaitu kelewang dan sundang. Perkahwinan juga dikira sebagai adat untuk setiap kaum. Di Malaysia, perkahwinan disambut dengan meriah tidak kira raja atau rakyat biasa. Pengantin diraih dengan pelbagai adat istiadat dan dipakaikan dengan pakaian indah dan cantik. Dia dipanggil Raja Zahari yang bertahta di atas pelamin. Adat perkahwinan Melayu merupakan adat resam yang menjadi tunjang bermulanya kehidupan sesebuah keluarga. Masyarakat Melayu begitu berpegang teguh dengan adat resam. Perkahwinan bagi masyarakat Melayu, adat perkahwinan Melayu sangat dititi beratkan. Sesuatu upacara dalam peringkat perkahwinan itu akan dilaksanakan secara meriah dan penuh adat istiadat. Setiap perlakuan mereka akan dipengaruhi dengan adatnya yang tersendiri, terutama dalam majlis perkahwinan. Malah, adat dikatakan akan memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran sesebuah majlis perkahwinan. Lazimnya, istiadat ini disusun begitu teratur mengikut langkah yang telah dirancang. Pakaian juga ialah salah satu tradisi kaum Melayu. Pakaian seperti merah, baju kebaya labuh, baju sikap, baju kurung cekak besar, baju kurung teluk belanga, pakai cik piti warna kembang, baju pahang, sana golongan bonsai. Pakaian Malaysia adalah pakaian tradisional yang dipakai oleh 3 budaya utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Setiap budaya mempunyai tata cara pemakaian tradisional yang dipengaruhi agama dan boleh disesuaikan dengan pengaruh dan keadaan tempatan. Melayu wanita memakai baju kurung berlengan panjang beserta kain skirt yang labu sehingga ke tumit. Para pemakai baju kurung juga akan mengenakan sehelai tudung bagi melambangkan kepatuhan terhadap agama Islam yang mewajibkan penganutnya menutup aurat. Orang Melayu juga mempunyai pelbagai barangan dapur iaitu acuan kutu, belanga besar, periuk tembaga kecil bertelina, gantang kayu, tempurung panas, acuan bangunan tembaga, acuan cendera tempurung dan juga acuan kuih kapur. Pada zaman dahulu kala, Melayu mempunyai pelbagai jenis permainan tradisional yang digemari oleh kanak-kanak maupun orang remaja. Contoh permainan yang dimainkan seperti congkak. Congkak ini hanya dimainkan oleh 2 orang sahaja. Nama congkak dipercayai berasal dari perkataan bahasa Melayu iaitu congkak yang bermaksud pengiraan mental. Selain orang Melayu, keturunan peranakan India dan Baba Melaka turut meminati permainan congkak. Di sini kalian boleh melihat berbagai jenis congkak yang dimainkan oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Contohnya congkak berbentuk sampan, congkak berkepala belanga, congkak berbentuk burung
roti dan juga berbentuk perahu. Biji-biji yang digunakan dalam permainan ini ialah guli-guli kaca, buah getah, biji saga, batu-batu kecil dan sebagainya. Permainan ini mempunyai 2 lubang besar di setiap ujung papan congkak. Baiklah, bukan sahaja dengan congkak, permainan buah juga merupakan permainan yang paling terkenal pada masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Buah ini bukan sahaja dikenali sebagai untuk hiburan, tapi juga dimainkan pada pertandingan pada musim kemarau. Contoh wow, kita terdapat wow bulan dan wow puyuh. Permainan ini amatlah terkenal di kawasan-kawasan tersebut seperti Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Permainan ini mengandungi unsur-unsur budaya Melayu asli yang dapat dilihat melalui bentuk dan rekaan corak yang terdapat pada wang tersebut. Merupakan khas masyarakat Melayu yang tinggi nilainya dan merupakan budaya turun-temurun. Tidak lupa juga bola sepak raga dan sepak bulu ayam juga merupakan permainan tradisional. Kita juga mempunyai bola sepak raga, bandar kandil dan batu serembang. Selain itu, kita juga mempunyai kaki gajah dan galah panjang yang dimainkan oleh masyarakat Melayu pada dahulu. Permainan tradisional telah berupaya membentuk sebahagian daripada kehidupan yang dilalui oleh nenek moyang kita. Selain itu, permainan tradisional dikenali sebagai permainan rakyat. Hai guys, so sekarang ni kita orang dekat Sate Kacang. Duduk dekat Sate Kacang Okey yang dekat berhadapan dengan MRT. So sekarang kita orang nak review makanan sate. Okey, so kalau korang nak tahu, sate ni juga adalah salah satu makanan tradisi orang Melayu. So kalau korang nak tengok and then korang nak tahu sedap ke tak, so stay tuned. Kalau korang nak tahu, sate ini juga adalah makanan tradisi bagi orang Melayu. Bukan saja orang Melayu, orang Cina, orang Indian, bahkan orang dari luar negara datang ke Malaysia untuk mencuba makanan ini. Makanan tradisi orang Melayu bukan saja sate, contoh makanan lainnya seperti nasi lemak. Jadi, kalau korang nak rasa sate kajang ni, jomlah datang ke Sate Kajang. Budaya merakui berbagai persamaan dan perbezaan kehidupan seperti adat, kesenian, nilai budi dan tingkah laku yang dapat dipelajari dan diterapi oleh sekelompok masyarakat di Malaysia. Perbezaan dan persamaan budaya di Malaysia telah membentuk keunikan masyarakat. Hal ini menunjukkan masyarakat Malaysia merupakan masyarakat majmuk di mata dunia. Rumusan yang boleh saya jelaskan tentang tugasan ini adalah agama mengajar pengayanya erti kasih sayang, pengampunan dan perdamaian. Seterusnya, agama mengajukan kedamaian, namun konflik tetap berlaku. Kefahaman dan tingkah laku beragama boleh memisahkan hubungan sesama penganut dalam sesuatu agama. Putusi harus diselesaikan dengan berhati-hati dan berhemah agar individu dan kelompok agama membolehkan hubungan mereka lebih erat.
Nilai kesejahteraan rakyat Malaysia iaitu keharmonian, kedamaian, kekayaan, kemuliaan dan kebaikan. Malaysia mempunyai 4 agama besar dunia iaitu Islam, Buddha, Kristian dan Hindu serta agama lain. Dengan menghormati agama lain, ia dapat menciptakan suasana yang harmoni. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.